Kamu berjalan-jalan, tiba-tiba ternampak kedai jujur 100%, ambil sendiri, bayar sendiri. Kamu tidak mempunyai wang. Adakah kamu akan mengambil air minuman itu sedangkan tidak ada penjual di situ? Rupanya sudah ada sekolah yang mengamalkan konsep kios jujur. Beli sendiri, bayar sendiri. Menurut SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, konsep kedai jujur sebenarnya ingin menyemai semangat integriti dalam masyarakat Malaysia. Apa yang dipaparkan sebentar tadi ada kaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini dalam Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Hormati Hak Sesama Kita. Secara ringkasnya, objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Berdasarkan kemahiran pada hari ini adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita lihat petikan teks. Tajuknya Kedai Jujur. Pihak Sekolah Kebangsaan Seri Damai melancarkan sebuah kedai jualan berkonsepkan kedai tanpa penjual. Urus niaga kedai ini menuntut kejujuran daripada pembeli. Antara panduan jual beli di kedai jujur ada 4. Yang pertama, rujuk senarai harga barangan. Yang kedua, masukkan wang ke dalam bekas mengikut harga barangan. Ketiga, jika ada baki, ambil baki mengikut jumlah sebenar. Yang keempat, amalkan sikap jujur dan amanah. Mari kita baca petikan dialog antara dua orang rakan. Kai Jun, pernahkah kamu membuat pembelian di kedai jujur itu? Saya tidak pernah membeli barang di sana. Kedai jujur itu apa, Afifi? Bagaimanakah urus niaga kedai itu? Apakah jawapan Afifi? Kedai jujur itu, kamu fikirkan apa yang akan diterangkan oleh Afifi. Seterusnya, saya cuma ada sekeping wang RM10. Saya ingin membeli 3 batang pensel. Jika wang baki di dalam bekas wang itu tidak mencukupi, apakah yang perlu saya lakukan, Afifi? Kamu boleh, apakah yang akan dikatakan? Betul, Afifi. Kita perlulah bersikap jujur kerana apakah sambungan dialog ini? Ini merupakan dialog antara Kai Jun dan juga Afifi berkaitan dengan konsep kedai jujur. Latihan pada hari ini, kamu kena melengkapkan dialog di antara Afifi dan Kai Jun berkaitan dengan konsep kedai jujur. Cikgu dah sediakan sebahagiannya dan kamu kena lengkapkan ruangan tempat kosong dengan dialog yang bersesuaian. Mari kita bincang bersama-sama berkaitan dengan latihan yang disediakan pada hari ini. Ini adalah sebagai panduan jawapan buat kamu. Ada jawapan lain yang boleh diubah sesuai mengikut konteks. Okey, contoh jawapan. Dialog antara Afifi dan Kai Jun. Afifi mulakan percakapan ataupun perbualan. Kai Jun, pernahkah kamu membuat pembelian di kedai jujur itu? Kai Jun menjawab, saya tidak pernah membeli barang di sana. Kedai jujur itu apa, Afifi? Bagaimanakah urus niaga di kedai itu? Kai Jun bertanya ada 2 soalan. Dia nak tahu apa kedai jujur itu. Yang kedua, bagaimana urus niaga? Bagaimana proses jual beli di kedai itu? Dia nak tahu ada 2. Afifi pun menjawab dengan memberikan penerangan. Kedai jujur itu sebuah kedai jualan berkonsepkan kedai tanpa penjual. Urus niaga di kedai itu dijalankan dengan cara merujuk senarai harga barangan. Kemudian, masukkan wang ke dalam bekas wang mengikut harga barangan. Jika ada baki, ambil baki mengikut jumlah sebenar. Kita perlu mengamalkan sikap jujur dan amanah. Seterusnya, Kai Jun bertanya lagi. Saya cuma ada sekeping wang RM10. Saya ingin membeli 3 batang pensel. Jika wang baki di dalam bekas wang itu tidak mencukupi, apakah yang perlu saya lakukan, Afifi? Kai Jun ingin mengetahui lagi tentang permasalahan yang dia timbulkan. Afifi menjawab, kamu boleh menghubungi pihak sekolah untuk memaklumkan perkara tersebut. Yang penting, kamu perlu jujur.
Kaijun membalas apa yang dikatakan oleh Fifi. Betul Afifi, kita perlu bersikap jujur kerana orang jujur itu sentiasa disanjung tinggi dan dipandang mulia. Begitulah perbualan antara Kaijun dan Afifi berkaitan dengan kedai jujur. Cikgu rasa banyak sekolah yang telah mengamalkan konsep kedai jujur ataupun bagi yang beragama Islam mungkin pernah pergi ke surau, pergi ke masjid dan sebagainya, ada air mineral yang diletakkan di satu tempat, di satu sudut, di dalam sebuah masjid atau surau. Kamu hanya perlu masukkan RM1 untuk satu botol air mineral. Konsep ini telah diperluaskan di koperasi sekolah, di luar dan sebagainya. Mungkin satu hari nanti jika masyarakat Malaysia boleh mengamalkan sikap jujur, mungkin satu hari nanti kita pergi berjalan-jalan, tak ada penjual. Hanya ada barang, kita beli barang, kita layan diri dan kita bayar sendiri. Yang penting di sini kalau kamu dengar dialog antara dua orang rakan ni, antara Kaijun dan Afifi, perkataan yang nilai yang cuba diterapkan ialah jujur. Sebab tu dia kata, orang yang jujur ini sentiasa disanjung tinggi dan dipandang mulia. Pernah tak kamu terdengar ataupun terbaca dalam keratan akhbar berkaitan dengan seorang lelaki pengutip sampah, pekerja sampah, yang mengutip sampah, lori sampah, yang terjumpa bungkusan duit puluhan ribu. Bayangkan, orang yang mengutip sampah ni, pekerja sampah ni, orang yang gajinya tidak seberapa, tiba-tiba terjumpa duit di tempat pembuangan sampah nilainya puluhan ribu. Kalau orang tu tak jujur, dah pasti dia ambil. Tetapi pekerja ni jujur, dia viralkan, akhirnya dapat wang ini dikembalikan kepada pemiliknya. Sekalung tahniahlah kepada pekerja ini. Lihat pula apa kata-kata pada gambar ini. Saya tidak tercakap apa-apa. Jujurnya pemuda ini. Duit itu bukan besar sangat. Ini mengisahkan seorang pemuda yang keciciran duitnya. Selepas beliau makan di sebuah restoran, beliau tidak mempunyai wang. Akhirnya, selepas 2 bulan, beliau ada sejumlah wang dan kembali ke restoran ini dan membayar harga makanan yang beliau makan 2 bulan yang lepas. Bayangkan, 2 bulan telah berlalu. Kalau beliau tak kembali ke kedai ni, toki mamak ni pun, toki restoran ni pun rasa dah mungkin halal lah. Berapa sangat nilainya. Tetapi jujur, itu salah satu kisah. Lihat pula gambar dan dialognya. Jika kita sebagai pembeli, ada penjual yang terbagi duit lebih kepada kita, apa yang kita patut lakukan? Kita sebagai pembeli, kita kena lihat baki tersebut sama ada terkurang atau terlebih. Jika terkurang, biasanya orang akan maklumkan. Tapi terlebih, kadang-kadang kita senyap. Tapi dialog tengok, pemuda ni kata, tadi makcik terbagi duit baki lebih. Ini saya pulangkan semula bakinya. Nampak? Kejujuran. Walaupun nilainya 10 sen ke, RM1 ke, kita kena kembalikan kerana itu bukan hak kita. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat membuat kerja sekolah semua.